Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan mengenai peranan dan pengaruh Ibnu Haytham sebagai bapa optik moden dalam memartabatkan tamadun. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nurul Raudah binti Kamaruddin dan diikuti dengan ahli-ahli kumpulan saya iaitu Amarakia binti Nur Azam, Nur Adini Aswa binti Maswari, Nur Ainul Husna binti Jaharuddin, Nurul Atikah binti Abdul Muttalib, Ummu Nabiha binti Abdul Halim serta Wan Rafika Ashikin binti Wan Muhammad Asri. Tamadun merupakan perkataan yang berasal daripada perkataan madana yang membawa maksud kepada perbuatan membuka bandar ataupun kota. Selain itu, madana juga bermaksud perbuatan yang memperhalusi budi pekerti. Tamadun juga berasal daripada perkataan madani yang wujud daripada perkataan madana yang membawa maksud cara hidup yang menzahirkan budi pekerti dan terpuji. Manakala di dalam bahasa Melayu, tamadun membawa kepada maksud peradaban, kebudayaan serta kemajuan. Di dalam setiap tamadun terdapat tokoh, ilmuwan serta karyawan mereka yang tersendiri. Kajian ini dijalankan bagi mengenali dan mempelajari salah seorang ilmuwan yang terulung dalam tamadun Islam iaitu Abu Ali Hasan Ibnu Al-Haytham atau dikenali sebagai Ibnu Al-Haytham. Beliau sangat terkenal dengan kepakarannya dalam bidang sains dan matematik, terutama sekali dalam bidang fizik dan astronomi. Beliau juga terkenal dengan gelaran bapa optik moden kerana sumbangannya yang besar dalam prinsip optik dan visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amarakia. Kini saya akan membentangkan tentang objektif kami menjalankan kajian ini. Objektif yang pertama adalah untuk mengenal pasti idea dan sumbangan Ibnu Haytham. Mengenal pasti idea dan sumbangannya secara tidak langsung dapat membantu dan menarik minat pelajar untuk lebih mengenali tokoh ilmu Muslim seperti Ibnu Haytham yang telah menggagas teori-teori dalam bidang matematik, astronomi dan fizik. Salah satu teori fiziknya adalah termasuk teori optik. Selain itu, objektifnya adalah untuk membincangkan tentang sumbangan idea Ibnu Haytham dalam memartabatkan tamadun. Melalui perbincangan sumbangannya, ia sedikit sebanyak dapat menyedarkan orang ramai bahawa tidak hanya ilmuwan barat sahaja yang dapat menggagas suatu idea untuk dijadikan teori, namun dari kalangan Muslim juga. Serta ia dapat meluruskan sebuah pemahaman yang awalnya mengira bahawa teori optik digagas oleh ilmuwan barat. Saya Nur Ainul Husna akan terangkan tentang skop kajian bagi kajian ini. Terdapat dua bahagian utama dalam kajian ini iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A adalah tentang latar belakang kehidupan Ibnu Haytham dan bahagian B adalah tentang sumbangan dan pengaruh Ibnu Haytham yang dibincangkan berdasarkan 3 bidang utama iaitu bidang fizik, astronomi dan juga matematik. Seterusnya, saya Nur Adini Aswa binti Maswari akan membentangkan bahagian A yang melibatkan latar belakang kehidupan Ibnu Haytham. Mari kita ketahui secara ringkas asal usul Ibnu Haytham. Abu Ali Muhammad bin Al-Hasan bin Al-Haytham Al-Misri atau orang barat mengenali beliau sebagai Al-Hazin atau Al-Hasan. Beliau dilahirkan di Basra, Iraq pada tahun 965 Masihi. Namun, beliau telah meninggal dunia di Kahirah, Mesir berusia 74 tahun pada tahun 1039 Masihi. Terdapat juga peristiwa penting dalam sejarah hidup beliau. Pada zaman Bani Fatimiyah di Mesir, Sultan Al-Hakim bin Amirillah telah menjemput Ibnu Haytham ke Mesir dengan harapan Ibnu Haytham dapat menyelesaikan banjir sungai Nil yang kerap berlaku di bumi Mesir pada ketika itu. Namun, beliau tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut kerana kecanggihan peralatan pada zaman itu sangat terhad. Beliau kembali giat aktif dalam kegiatan tersebut setelah kewafatan Sultan Al-Hakim bin Amirillah pada tahun 1021. Bagaimana Ibnu Haytham mendapat gelaran bapa optik moden? Pada mulanya, beliau mendapat pendidikan awal di Basra dan Baghdad di Iraq. Seterusnya, beliau menumpukan dalam bidang penulisan dan melanjutkan pelajaran setelah berhijrah ke Ahwas dan Baghdad. Disebabkan beliau bersemangat dalam menuntut ilmu, Ibnu Haytham meneruskan usaha ilmiahnya dalam bidang saintifik setelah berlakunya peristiwa Sungai Nil di Mesir dan beliau menetap serta mengabdikan dirinya di Universiti Al-Azhar.
Pada ketika itu, Andalusia dikenali sebagai kiblat ilmu sains Eropah. Oleh itu, beliau merantau untuk mempelajari ilmu optik sehingga beliau terkenal dalam bidang optik. Tambahan itu, Ibnu Haytham telah berjaya menjelaskan proses penglihatan berlaku ketika cahaya dipantul dari objek ke mata seseorang. Jom ketahui pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Ibnu Haytham. Beliau bekerja sebagai pegawai negeri di kampung halamannya. Beliau juga pernah menjadi penterjemah dari bahasa Latin ke bahasa Arab untuk buku-buku matematik dan astronomi ketika beliau menetap di Mesir. Pekerjaan terakhir beliau ialah sebagai ahli matematik ketika kembali semula ke Kairah sehingga akhir hayatnya. Saya Ummu Nabihah akan membincangkan dengan lebih lanjut tentang sumbangan dan pengaruh Ibnu Haytham dalam memartabatkan tamadun. Kami akan fokus kepada 3 bidang sahaja, iaitu bidang fizik, astronomi dan matematik. Dalam bidang fizik, Ibnu Haytham telah mengarang banyak buku dan karya yang berjudul Al-Manadir atau Book of Optics. Ini merupakan yang teragung dan penyebab kepada beliau digelar sebagai bapa optik moden. Dalam kitab ini, beliau telah menempelek sebuah kajian terdahulu yang mengatakan bahawa mata manusia memancarkan cahaya pada objek dengan sendiri. Beliau berpendapat bahawa mata manusia dapat melihat berdasarkan pantulan cahaya pada sesuatu objek. Pandangan beliau ini telah dipersetujui oleh para saintis dan hipotesisnya telah digunakan sehingga hari ini. Selain itu, Ibnu Haytham telah melakukan kajian tentang kanta cekung dan cembung di mana beliau merupakan orang pertama yang dapat membesarkan imej bagi sesuatu objek. Hasil daripadanya, pada abad ke-13, Itali telah berjaya mencipta cermin mata pertama di dunia. Kajian beliau ini bukan sahaja dapat membantu menyelesaikan masalah penglihatan, malah turut menyumbang dalam pelbagai bidang lain seperti dalam bidang perubatan. Zacharias Janssen berjaya mencipta mikroskop, manakala bidang astronomi pula Hans Lippershey telah mencipta teleskop dan Johann Zahn pula mencipta kamera pertama di dunia. Seterusnya, beliau merupakan orang pertama yang mengkaji tentang cahaya seperti pergerakan, kelajuan, pembiasan, pantulan serta fenomena alam seperti gerhana, pelangi dan bayang-bayang. Dalam kajian ini, Ibnu Haytham berpendapat bahawa cahaya hanya boleh bergerak pada garis lurus, namun ia boleh dibias dan dipantul pada sesuatu objek. Hasilnya, pada tahun 1825, J.P. Lemieux telah mencipta teleskop binokula dan pada tahun 1894 pula, Ignazio Porro telah menambah baik binokula tersebut dengan mencipta binocular prisma moden. Assalamualaikum, nama saya adalah Wan Afika Ashikin binti Muhammad Asri dan saya akan membentangkan tentang sumbangan beliau di dalam bidang astronomi dan bidang matematik. Di dalam bidang astronomi, kajian Ibnu Haytham dalam bidang ini tidak seperti bidang matematik dan bidang fizik. Kajian beliau dalam bidang astronomi tidak mendapat sambutan dan kebanyakan tidak disambung oleh generasi yang seterusnya. Antara sumbangan terbesar beliau ialah beliau telah menjalankan kajian bagi menentukan kedudukan kiblat di kota Mekah. Selain daripada itu, model planet Ptolema juga telah diubah kepada pengaturan bukan Ptolema pada abad ke-13 selepas Ibnu Haytham meneliti tentang perkara tersebut. Bagi bidang matematik pula, sumbangan beliau adalah sangat luas. Di antaranya ialah beliau telah meneruskan karya matematik hasil kajian Tabit Ibnu Qura, terutama dalam topik permulaan hubungan antara algebra dan geometri. Selain daripada itu, dia juga membuat kajian tentang perfect numbers di dalam kajian matematiknya yang dinamakan sebagai analisis and synthesis. Di dalam kajian matematik yang lain, beliau juga berjaya menyelesaikan Wilson Theorem yang juga disebut sebagai opuscula, dan untuk membantu beliau di dalam menentukan jumlah paraboloid, Ibnu Haytham telah menemukan persamaan jumlah untuk kekuatan yang keempat di dalam bidang kalkulus. Saya, Nurul Atika, akan berkongsi mengenai kesimpulan kajian ini. Ibnu Haytham merupakan tokoh ilmuwan Muslim yang sangat disegani dalam tamadun Islam kerana hasil dari pencapaian, kepakaran serta kebijaksanaan beliau. Sejarah membuktikan bahawa idea beliau telah diambil dan diguna pakai oleh para ilmuwan, terutamanya ilmuwan barat, bagi mencapai kemajuan hari ini. Implikasi dari itu, masyarakat perlulah kembali meneropong keberhasilan Ibnu Haytham di samping menjadikan khazanah usaha beliau sebagai batu loncatan bagi memartabatkan lagi tamadun hari ini. Harapan kajian ini agar generasi masa kini dapat menghayati sejarah ketamadunan Ibnu Haytham serta mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian agar dapat membantu meningkatkan dan memartabatkan lagi tamadun hari ini.
Akhir kata, sebagai seorang insan yang bertamadun, kita perlulah mencontohi serta menteladani Ibnu Haytham dan menjadikan beliau sebagai pembakar semangat bagi meningkatkan mutu kehidupan serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, itu sahaja daripada kami kumpulan 3. Assalamualaikum dan salam sejahtera.